Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini dan ini hari yang terakhir dalam bulan Januari untuk tahun 2024. Semoga memberikan cahaya dan limpah rahmat untuk kita semua kerana dalam negara berlaku pelbagai peristiwa yang penting untuk kita ingati dalam kamus kehidupan. Dan yang pastinya juga semalam telah pun berlangsungnya keberangkatan balik Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang ke-16 dan pastinya hari ini sejarah bakal melakar kembali untuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang akan melakukan keberangkatan tiba sebentar saja lagi bersama dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Dan kita sebagai rakyat berbangga dapat melihat secara dekat bagaimana ini semua berlaku dan akan diingati dalam kamus kehidupan kita kerana ia melibatkan satu persiapan yang sangat rapi. Betul. Dapat kita belajar di depan mata bagaimana protokol yang perlu diikuti, apakah langkah demi langkah yang ada dalam protokol istana sehinggalah nanti ke kemuncaknya kita dapat menyaksikan sepenuhnya bagaimana istiadat keberangkatan tiba yang dipenuhi dengan pelbagai budaya dan juga mungkin terikat dengan protokol yang sangat-sangat ketat. Kita dapat melihatlah perubahan di setiap titik lokasinya. Ada ilmu dapat kita bawa bersama. Ya, sekejap lagi kita akan kongsikan. Namun sebelum itu, kami nak kongsikan juga kepada anda yang mungkin hari ini ada perancangan untuk melakukan aktiviti di luar atau ada urusan di luar. Ini berkaitan dengan keadaan ramalan cuaca pada pagi ini sehingga jam 10.20 pagi. Alhamdulillah Kuala Lumpur kita lihat hari ini cuacanya cukup cerah, termasuk juga di Kota Kinabalu, di Labuan dan juga di Kanga Perlis. Tapi ada hujan sehingga jam 10.20 pagi nanti di Kuching, Sarawak. Malam tadi pun nampaknya hujan bila kita sampai, bila keluar tengoknya macam ada kawasan yang masih lagi dipenuhi dengan luapan air. Kita harapkan bagi kawasan yang terjejas yang diberikan amaran awal supaya dapat berjaga-jaga sebab bila ia berlaku dalam tempoh yang berulang, kita bimbangkan berlakunya hakisan dan juga di kawasan perumahan contohnya ada kawasan yang memang tak boleh akses disebabkan mungkin air yang tinggi dan juga mungkin terpaksa diubahlah bagaimana corak pergerakan anda seharian sebab masih ada mereka yang waktu inilah yang tertentu yang masih lagi di pusat pemindahan walaupun tidak begitu ramai dan ada kawasan yang memang itulah banjir termenunglah air yang langsung tak bergerak dan ini memerlukan kepada bantuan dan cakna kepada sebarang informasi yang disampaikan. Okey, itu berkenaan dengan keadaan ramalan cuaca. Hari ini juga dalam tempoh 1 jam kita nak bawakan perbincangan yang saya percaya dapat memberi manfaat untuk semua. Ini berkenaan dengan isu di mana berkaitan dengan isu hendap ataupun intai ini yang boleh mengganggu gugat ketenteraman dan juga emosi seseorang individu. Sebab kita tahu kita mahukan privacy, kita mahukan kehidupan yang tenang, yang berahsia. Setiap orang ada maruah dan juga ada perkara yang perlu dilindungi. Tapi kalau anda dicerobohi, zaman dulu mungkin tengok ialah orang mengintai ini secara fizikal. Mungkin mandi di telaga dan sebagainya. Sekarang ini dengan ada teknologi, ada yang menggunakan kamera, apa juga peralatan untuk memuaskan nafsu jahat mereka dan juga barangkali untuk manipulasi untuk tujuan ugutan ataupun jenayah yang pasti membawa kemurungan dan juga tekanan kepada mangsa yang tak tahu apa-apa. Nampak rumah macam okey semua. Rupanya ada orang yang melakukan strategi untuk merosakkan reputasi dan maruah kita. Okey, itu berkenaan topik yang kita nak bawakan sekejap sahaja lagi. Tetapi saya percaya ramai dalam kalangan penonton Malaysia hari ini mungkin nak tahulah perkembangan berkenaan dengan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Yang mana visual yang kita saksikan ini dari Istana Bukit Serene menuju ke lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Ya, dari Johor terbang nanti insyaAllah sampailah ke puncaknya ke Istana Negara dan ini adalah satu perkara yang bersejarah. Kita dapat menyaksikan transisi peralihan dalam tahta untuk Yang Pertuan Agong bersemayam dan juga ini pastinya memberikan kita satu lagi penantilah sebagai rakyat biasa kan. Mungkin program-program yang akan disusun yang dirancangkan sebab sebelum ini kita perhatikan Yang Pertuan Agong akses sampai ke Borneo. Kemudian dalam tempoh Pertuan Agong yang 16 banyak politik juga mencabar dan kita menyaksikan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong dalam buat keputusan memberi khidmat nasihat dan corak pandangan baginda untuk yang paling utamanya ialah kestabilan dan keamanan. InsyaAllah. Dan kabarnya Sultan Ibrahim Sultan Iskandar akan menghadiri istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara pada pagi ini. Dan baginda dijangka akan berangkat tiba di Istana Negara kira-kira jam 10.35 pagi ini
Dan sudah tentu dah pelbagai atur cara telah pun diatur dalam istiadat keberangkatan tiba yang di Pertuan Agong ke-17 ini. Dari Johor nanti akan sampai ke Pangkalan Udara Subang, kemudian akan terus ke Istana Negara, dan ketibaan ini pastinya akan disambut juga dengan pemimpin tertinggi negara yang lain. Betul. Untuk bersama kita saksikan protokol-protokol yang penting sehinggalah yang dinantikan dan dijangka selesai insya-Allah pada jam saya kira 12.30 hari ya. Betul. Mengikut perancangannya ataupun di istana sehingga 10.35 pagi untuk istiadat keberangkatan tiba. Dan bila kita sebut tentang istiadat ni bukan sebarangan acara. Betul. Ialah satu persiapan yang cukup rapi melibatkan pihak istana untuk acara yang bersejarah ini. Laporan terkini akan kami bawa dari semasa ke semasa berkenaan dengan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, yang kabarnya kita kongsikan berkenaan dengan persediaan di lapangan terbang Subang terlebih dahulu. Inilah suasana yang kita dapat lihat bagaimana seluruh pihak menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17. Untuk keberkahannya saya difahamkan akan nanti ada juga iringan doa daripada Sahibul Samah Mufti Wilayah Persekutuan. Selain daripada keberangkatan sebelum nanti menuju ke Istana Negara yang akan diiringi oleh kenderaan khas yang akan beriringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong, dan bersama juga dengan pengiring diraja yang akan bermula dan melalui di Plaza Tol di Jalan Kota. Jadi hari ini kita kena melihatlah pergerakan sampailah nanti ke Istana Negara untuk memaklumkan kepada anda yang berdebar untuk menyaksikan istiadat yang bersejarah ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita dah utarakan sebentar tadi, kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan isu mengintai. Ada orang mengintai kita lah, Fitri. Itulah dia, tak sisalah. Ini kan privasi hidup, kenapa perlu diganggu? Kita bawakan seorang aktor, sebenarnya seorang polisi jenayah. Kamal Fini Hashim dan juga Dato' Aziz Pilih akan kita bawakan nanti untuk bersama dengan anda. Dan sambil mereka tenung-tenung renung-renung apa yang ada di sekeliling ni, ada sikitlah kita nak bagi rangkuman dan juga untuk pemahaman anda sebagai mukadimah pada perbincangan ini. Kita saksikan. Tuan Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah kanun keseksaan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Pindaan ke atas kanun keseksaan dan kanun acara jenayah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada Mac 2023 sekaligus menjadikan tindakan menghendap sebagai satu jenayah. Seksyen 507A mendefinisikan sesiapa yang berulang kali melakukan sebarang tindakan gangguan berniat untuk menyebabkan atau mengetahui kemungkinan menyebabkan kesusahan, ketakutan atau kecemasan boleh disabitkan melakukan kesalahan menghendap. Dalam dunia serba canggih ini, jenayah menghendap atau stalking bukan sahaja berlaku secara fizikal, bahkan secara maya. Meskipun tidak melibatkan sentuhan atau mendatangkan kecederaan, tetapi boleh mengganggu mental dan emosi mangsa. Dalam satu siri ciapan di aplikasi X pada Julai tahun lalu, seorang jurugambar wanita mendedahkan pengalaman pahitnya apabila dihendap dan diganggu secara seksual oleh seorang lelaki selama hampir 8 tahun. Selain mengekori mangsa sehingga ke luar negara, suspek kerap menghantar video jelek serta mesej berunsur lucah sehingga mengganggu rutin harian dan pekerjaan mangsa. Akibatnya, suspek berusia 38 tahun itu menjadi individu pertama yang didakwa atas kesalahan menghendap di bawah Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Melihat kepada senario ini, adakah akta anti menghendap yang dikuatkuasakan memberi kelegaan serta rasa selamat kepada orang ramai terutamanya golongan wanita? Sekarang ni dengan dunia social media, so banyak stalker yang kita tak kenal. So bila dah adanya akta-akta ni, rasa lebih kita boleh refer. Maknanya bila kita pergi refer dekat bahagian-bahagian yang sepatutnya,
So apa yang kita refer ni, kita report ni akan ambil tindakan lah. So pada saya selamat dan baguslah sebenarnya. Kak rasa sebab zaman sekarang ni teknologi makin canggih kan. Tak dapat secara fizikal, secara macam itu pun jadilah kan. Jadi dapat tengok. Kan? So sekarang ni orang semua boleh Google, boleh stok kita punya aktiviti semua melalui social media. So tak dapat nak tengok live, tengok dekat bilik air, boleh tengok dekat social media kan. So bagi orang macam ini, kita perlu ada aktanya supaya kita dapat kesan siapa yang buat kita macam tu. They just want to know our lifestyle, what we are doing in daily basis and where we are going and what we are doing and everything. For example, like I'm a single mom, so for example, like my ex-husband also might be stalk me, so I feel very unsafe. Kejahatan tu ada dekat mana-mana. So dia tak mengenal jantina. Jadi bukan kaum wanita je yang rasa unprotected lah. Lelaki pun diancam juga. Dalam masa yang sama, kaum lelaki pun rasa lebih selamat jugalah dengan adanya akta ni. Enggan mangsa terus hidup dalam ketakutan. Kewujudan akta ini harus diberi perhatian bagi memastikan mangsa pemandiri mengetahui hak mereka selain mendidik orang ramai mengenai implikasi jika melakukan jenayah menghendap. Baik, itu berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Tapi sebelum itu, kita juga nak kongsikanlah tentang berita terkini di mana kabarnya dalam istiadat keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong ke-17 ini, kabarnya sudah pun sampai di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Subang. Baik, dalam Duri Yang Mulia Sultan Johor melalui kawalan kehormatan setempat, insyaAllah Tentera Malaysia. Sebelum dengan bacaan doa, dan ini gambaran dapat kami bawakan untuk anda langsung yang kami dapat memberikan yang paling terkini untuk anda. Semoga dapat memberikan maklumat yang tepat, sahih dan juga betul-betul real time untuk mengkabarkan istiadat yang indah ini. Selepas bacaan doa, kabarnya Sultan Ibrahim akan berangkat ke Istana Negara dan dijangka tiba kira-kira jam 10.35 pagi. Dan ketibaan baginda akan disambut dengan nyanyian lagu hormat diraja sebelum berkenan memeriksa kawalan kehormatan oleh ATM. Ya, nanti akan kembali bergema lagu Hormat Diraja sebelum diteruskan dengan keberkatan masuk dan meneruskan acara protokol di Istana Negara. Baik, itu kita nak terus gambaran. Tadi memanglah rasa berdebar jugalah bila kita ni hidup terutama macam artis. Artis, bukan saya. Ya, ataupun kadang zaman sekarang ni bukan artis je sebab sekarang ni semua orang menampilkan diri di laman sosial. Anda mungkin menari-nari di laman sosial ataupun anda ni kadang-kadang rasa diri tak berdarik pun tapi tetap diintai dan juga macam diintip oleh seseorang. Itu membebankan perasaan kita. Jadi kita bawakan sekali lagi, kita undangkan Dato' Haziq Pilih, seorang peguam, dan juga Kamal Afendi Hashim, penganalisa jenayah untuk kita merungkai tentang masalah dan isu ini. Baik, bila kita menyentuh tentang isu hendap, intai ataupun stalking ini yang mana ia sudah pun diklasifikasikan sebagai satu jenayah. Cik Kamal mungkin boleh mulakan terlebih dahulu. Apakah mungkin tindakan perbuatan yang menjurus ke arah isu intai, hendap dan stalking ini? Oi, ini kan asal benda jahat dia kat saya kan ni sebelah ni kan. Okey, dia macam ni, dia ada beberapa komponen lah kalau kita nak tahu bahasa kita mengendap ke stalking ke apa semua ke. Jadi salah satu jurus dia dalam tu kan kita bersidai kat tempat kerja dia atau rumah dia, contohlah bahasa yang paling mudah nak faham kemudian kita cuba berhubung, cuba berkomunikasi kemudian ada lagi cuba bagi hadiah misalnya itu pun boleh dianggap boleh. Jadi cuba bagi hadiah pun macam Rina kata ada orang nak bagi hadiah ada tak ada lah. Baik mengaku. Kejap lagi kita... kalau suka tak apa. Dia kalau suka tak apa. Kalau suka tak jadi masalah. Tak ada masalah. Dia tiba-tiba kan datang. Tak kenal. Siapa pula bagi baja ni? Kata baja tak apa kampungnya. Baja baja. Macam zaman sekarang ni, kadang-kadang Encik Kamal post di ketika di Instagram. Sekarang ni saya di pasar, tiba-tiba peminat pun kata, saya di belakang awak. Ada je, semua kita pergi dia akan follow. Saya akan jawab, terima kasih atas sokongan. Macam itu kan. Dia memang ekori, salah satu daripada komponen adalah mengekori seseorang ikut ini apa semua. Kemudian yang satu tadi loitering kemudian stalking. Ini adalah komponen-komponen dia untuk kita faham. Katalah Mak Jah tadi mantan dia ikut dia. Kat tempat kerja kan. Dalam PL orang ni kadang-kadang orang panggil gila talak apa semua. Jadi dia nunggu Mak Jah ni lepas jual nasi lemak apa semua tengok ada orang ni mantan ni dia kata Jadi dia ada beberapa keadaan yang akan menyebabkan dia
menjadi salah satu daripada ramuan kepada Seksyen 507A ni. Okey, untuk memperjelaskan tentang kanun dan sebagainya, mungkin Datuk dapat perincikan apa yang terkandung dalam 507A untuk memudahkan pemahaman. Okey, 507A dia menyatakan kalau contohnya lah saya huraikan, kalau ada seseorang yang ikut kita atau mengintip, mengintai, ikut kita, menunggu dekat depan rumah dan sebagainya lah. Tetapi ada beberapa syarat-syarat yang lain. Tetapi kalau kita dapat tahu yang benda ni berlaku, kalau kita pergi ke balai polis dan kita buat laporan, maka polis diwajibkan untuk siasat kes ni di bawah 507A1. Now, kalau 507A1, dia juga menyatakan kalau ada perkara yang berlaku yang tidak diingini, orang yang membuat andaian seumpama tu akan ditangkap. Dan bila ditangkap, dia akan dibawa ke lock up. So, bila dibawa ke lock up, maka dia akan mulakan kertas siasatan IP akan dibuka. Dan kalau IP dah ada buka dah, mereka akan siasat sepenuhnya kes tu. Sebab saya menyatakan macam itu. Sebab kenapa? Kita kena faham pagi ni kita cerita pasal wanita. Now, wanita ni kaum yang lain sikit daripada lelaki. So, bila mereka dikacau, mereka akan rasa gementah. Takut. Gementah, takut dan sebagainya. So, bila you rasa takut dan sebagainya, apa you harus buat? Mustahaknya, kalau disabitkan kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun denda dan fine. Macam kalau di premis, kita mungkin ada beban bukti dengan katakan CCTV kan. Tapi kalau kita nak mendakwa, tapi ialah kita perasan dia melintaslah, kacau-kacau semua, nampak dia sekeliling tapi tidak ada pembuktian. Bukti itu macam mana dalam konteks sekarang ni, zaman moden? Kalau tak ada, itu satu soalan yang baik. Sebab kenapa? Bukan nak katakan, kalau kita nak ikutkan undang-undang yang dinyatakan, you tak perlu bawa bukti. Tak perlu. Sebab macam mana kita nak buktikan yang dia mengintai kita? Melainkan kalau kita lihat bila kita tengah berjalan, kita tengok kat belakang dia masih ikut kita. Ambil gambar. Betul, ambil gambar. Kalau ambil gambar, okey, tak apa. Tapi kalau you tak ambil gambar pun tak kisah. Sebab polis diwajibkan untuk siasat. Okey, baik. Dia tidaklah memerlukan pembuktian, asalkan kita sendiri rasa tidak selesa, rasa takut dan sebagainya, kita boleh membuat laporan. Cik Kamal, dalam situasi seorang individu, terutamanya golongan wanita kan, apabila ada perasaan yang mereka ini diintai, dihendap, bagaimana mungkin kita boleh lihat seseorang individu itu kan, kita nak tahu sama ada betul kita ini diintai atau dihendap. Kadang-kadang perasaan kita saja dan kita salah untuk membuat laporan. Sebab kita sukar, sebab kita tak kenal orang itu, kita tak tahu. Macam mana kita nak pastikan yang ianya seorang yang boleh kita anggap memberi ancaman kepada kita? Ya, kalau boleh saya nak tunjuk gambar cameraman muka dia tapi tak dapat. Jadi ginilah, itu begitu sukarnya. Baik, apa yang mendatangkan kegentaran pada kita? Contoh, perubahan pada kenderaan kita. Being tampered with, misalnya ada orang taruh bunga kat wiper. Ini perkara biasalah. Betul Betul. Ada Ada. Jangan senyum macam tu, nanti dia orang ingat kita buat. Kita cerita benda kat luar kan. Dia orang taruh bunga kat situ, tinggalkan reben atau surat sepucuk kan. Ataupun kadang-kadang pertanyaan, resepsionis kata, Kak Nina, 15 kali dah si Kamal tu telefon. Kan? Kenal tak Kamal tu? Tak kenal. Lepas tu dia hantar hadiah, misalnya ciri-ciri. Lepas tu ada benda yang bertambah. Katalah Rina meniaga kuih tiaw. Lepas tu tiba-tiba datang, kenapa ada kios lagi sebelah? Rupa dia hadiahkan kios. Contohlah. Cik Kamal, jadi pertambahan pengurangan. Saya minta maaf Cik Kamal, kami mendapat isyarat untuk berkongsi melaporkan berkenaan dengan keberangkatan tiba Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang sudah pun kabarnya turun daripada pesawat ya. Inilah antara gambarannya. Acara yang bersejarah untuk negara kerana Yang di-Pertuan Agong satu-satunya jawatan yang unik di dunia. Kemudian Pertuan Agong dipilih Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 Raja Melayu dalam bagi tempoh 5 tahun sekaligus tidak memegang jawatan itu seumur hidup seperti raja lain di dunia. Okey, baiklah. Dapat kita bawakan dengan jelas gambaran.
Inilah suasananya ketika ini. Kalau dapat kita kongsikan. Terdahulu sebenarnya pada 27 Oktober tahun lalu, Majlis Raja-Raja ke-263 khas berlangsung di Istana Negara. Sebulat suara mengisytiharkan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Dan dapat kita lihat sebenarnya suasana ketika ini diraikan oleh kerabat Diraja Selangor. Inilah Yang Pertuan Agong yang akan bersama rakyat dalam menghadapi apa jua rintangan dan cabaran tahun yang mendatang bermula 2024 yang diharapkan memberikan limpahan sejahtera untuk segenap rakyat Malaysia. Jadi kawalan kehormatan setempat ATM bersedia. Dan selepas itu sebenarnya Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 akan berangkat untuk meninggalkan Pangkalan Udara Subang menuju ke Istana Negara. Dan insyaAllah nanti akan diiring ke ruang khas sebelum nanti dibacakan doa semoga dimudahkan perjalanan oleh Sahibul Samah Mufti Wilayah Persekutuan. Dan kabarnya sekejap saja lagi kenderaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 akan menggunakan bendera peribadi Yang di-Pertuan Agong dan juga pengiring diraja Sovereign Escort bermula di Plaza Tol Jalan Duta. Itulah tadi dapat kita bawakan antara rangkumannya dari Bukit Serin, kemudian terbang sehinggalah ke Pangkalan Udara Subang. Nanti kita menantikan isyarat untuk sampai ke Istana Negara. Minta maaf ya Cik Kamal, terpaksa memberi Sultan laluan. saya tu. Baik. Okey, kita nak sambung semula perbincangan ini berkenaan dengan adakah mereka ini mempunyai sebarang karakter yang boleh kita anggap sebagai satu bentuk ancaman? Ya, dalam dunia saya, manusia ni dia ada watak hitam, putih dan kelabu. Kadang-kadang tengok muka decent dia. Tapi, perangai kan, ni nakal. Kadang-kadang tengok muka nakal. Contoh yang risau. Tak apa. Tapi baik. Jadi kita nak berdasarkan analisis itu susah sebab kebanyakan daripada mereka bijak sorok benda ni. Dia kata, astaghfirullahaladzim, siapa? Rupanya dia. Bila kita tengok simpati berlebihan, curious berlebihan, supportive. Ini salah satu daripada red flag lah kita boleh kata. Hampir kesemuanya tapi tidak keseluruhan. Baik. Jadi ada juga yang caring. Okay? Semalam pun masa saya dekat UAM Agenta pun orang tanya benda ni. So saya kata, bila kita nak tahu kita kena stok ni, normally ada displacement. Pada kehidupan kita. Bermakna ada yang kurang tadi. Tadi pen Rina hilang. Ingatkan Fitri je curi saja. Tapi rupanya ada peminat misteri. Jadi tempat kerja. Contoh ini peminat misteri yang kita tak tahu. Sebab itu orang gentar. Kalau tahu dia hantar Rina kat Malang tak bunga. It's different story. Itu lain ya. Tetapi yang meremaskan rimaskan dan rengsa pada kita tu bila siapa ni kan. So kita jadi paranoid. Tak tahu siapa ikut tapi rasa semacam rupa bila saka tapi tak apalah, itu cerita lain. Dia takut tengok pula ada orang yang sama kadang-kadang berjalan, dia ni macam pernah nampak hari tu. Ini sangkaan-sangkaan yang kita akan sense sendiri. Dan saya teringat ada pernah juga saya terbaca di akhbar dulu dalam zaman dulu. Dia kata kalau minat artis ini, kita itu hak dia sebagai peminat. Dia adakah hak sebagai peminat? Kalau saya like misalnya Fitri punya kan, saya klik like. Bagi Fitri dan kita semua itu normal. Tapi bagi dia itu obsesif. Mungkin dia ada obses. Makanya dia follow pergi mana. Ini cerita benar. Kenapa saya tak post ke mana saya pergi, apa acara dia buat? Sebab pernah jadi satu ketika tu bila saya post, si Polan tu berada di tempat tu. Bukan di Semenanjung. Okay? So saya post ni, saya minggu depan saya ada di Sarawak buat ni. Ada di situ. Kita rasa, apa salah pula? So semenjak daripada itu kita tak post lagi lah. Kalau ikutkan itu, ada tak mungkin adakah kita menyedari hak kita untuk membuat laporan dan orang memang biasalah orang minat kan, jadi sedangkan kita juga perlu melindungi kerahsiaan kita, pribadi kita, keluarga kita terutamanya, sebab mungkin ada jenis yang datang ke rumah kan, kadang dia bagi makanan yang tak sepatutnya, jadi semua orang dalam keadaan bimbang, jadi mencetuskan huru-hara dalam keluarga. Macam mana? Okey, sebab kalau contohnya kalau berlaku seumpama tu, apa yang kita perlu buat adalah pertama kita kena halau dia daripada rumah. Jangan bagi dia masuk. Itu pertama. Kedua,
kita terus pergi ke balai polis, kita buat laporan. Okey. Bila kita buat laporan, polis akan buka IP. Dia sebab polis diwajibkan, sebab kita kena faham bila kita ada rang undang-undang yang menyatakan bahawa ianya adalah satu kesalahan, apabila saja ada laporan, polis terpaksa buka IP. Dan kalau mereka dah buka IP, mereka siasat dan dapat tahu bahawa dia ni yang selalu mengganggu ketenteraman seseorang tu, dia akan bawa ke mahkamah dan dia akan tuduh. Datuk, dalam situasi kalau pasangan yang dah bercerai boleh mendapatkan perintah perlindungan. Betul, memang boleh dapat. Dalam situasi isu intai hendap ini bagaimana? Adakah boleh untuk mangsa mendapatkannya? Boleh. Sebab kenapa? Kalau mengikut apa yang dinyatakan dekat Seksyen 107A, mereka boleh pergi ke bantuan untuk mendapat perintah daripada menghalang orang tu datang berjumpa dia. Itu je. Mereka boleh buat. Bukan nak katakan tak ada provision. Memang ada. According to the new laws, if the perpetrator violates the protection order, they can be arrested because violating the protection order itself is a seizable offence. So, kalau kita dah dapat protection order, kalau dia masih engkah, itu adalah satu jenayah yang boleh ditangkap. Boleh juga didakwa. Memang boleh didakwa. Kalau dulu mungkin kita ada senjatanya, taringnya adalah protection order. Sebelum tu interim, lepas tu protection order. Tapi sekarang ada Seksyen 507A juga. Sebab satu untuk yang misterius tadi, kita tak kenal. Satu lagi, walaupun orang tu mempunyai hubungan dengan kita, atau still boleh. Sebelah sini, orang yang kita tak kenal, yang misteri tadi. Yang ini orang kita kenal dan dia stalk. Ini juga tadi Datuk Aziz ada cakap dengan saya sebelum tu, dia kata kalau kanak-kanak pun boleh. Boleh, kanak-kanak pun boleh. Sebab kita kena faham sebab sekarang ni bukan sahaja yang stalking ni bukan sahaja orang-orang dewasa. Ramai kanak-kanak juga terlibat dengan stalking. So kalau kanak-kanak, maka kalau mereka ditahan, dia kena pergi ke mahkamah kanak-kanak. Sebab any person who is under the age of 18 is considered a child. So dia kena pergi ke mahkamah kanak-kanak. Kita boleh dakwa juga walaupun memang boleh. Bukan tak boleh. Okay. Ya, sebab sekarang ni kita tengok ialah dalam erti kata yang mudahnya budak-budak pun dah advance ya. Umur dah jenam pun dah macam-macam ancaman dibuat kepada orang yang diminat. Okey, kita itulah masa menceburui. Belum puas berbincang tapi dah mungkin hampir sampai ke penghujung. Tapi kita juga nak selitkan kepada anda ini. Nanti insyaAllah bagaimana tadi kita bawakan selepas nanti bacaan doa oleh Saibul Samaham, Mufti Wilayah Persekutuan. Baginda akan terus diiring ke Istana Negara untuk acara berprotokol yang berikutnya. Dan sebelum kita berakhir, mungkin sedikitlah nasihat kepada mereka yang merasakan diri mereka sebagai mangsa. Okey. Kalau kat luar sana masih tak cerah lagi apa kita cakap walaupun hari siang ni, boleh hubungi 15999 untuk dapatkan maklumat lanjut. Ataupun anda boleh bertanyakan kepada mana-mana peguam sekiranya menghadapi masalah tersebut. Ingat bagi pihak orang dewasa, kanak-kanak maupun OKU, peguam mereka menerusi CPC boleh mendapatkan perintah itu. Jadi itulah pesanan saya. Itu dia tadi 15999 untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan isu mengintai hendap dan stalking ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Haziq Pillay, peguam kita pada hari ini, dan juga Cik Kamal Effendi Hashim selaku penganalisis jenayah. Dan saya percaya isu ini walaupun bukan satu isu baru, tetapi kerana sekarang ni kita ada cyber dan segalanya, dia juga boleh menjadi sasaran kepada mangsa-mangsa untuk berlakunya situasi dulu ini. Kita memang perlu berjumpa secara berdepan ataupun akaun fizikal, tapi sekarang ni ancaman maya juga sangat bahaya sebab kadang-kadang dia mungkin membuat akaun yang pelbagai, di blok akaun ni, dibuat yang baru sampai dia puas hati. Banyak kes juga sampai diekori kalau anda nak bercuti pun dia tahu di mana sahaja. Jadi ini melembaskan juga merumitkan kehidupan kita sebab ada orang yang tak berkaitan cuma mengganggu keharmonian hidup kita. Baik, itu dia isu yang kita bawakan pada hari ini. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak berkongsilah tentang kisah inspirasi bergadai nyawa demi 2 nyawa. Hebat cerita ini. Sekejap lagi. Selepas ini Malaysia.
Baik, kita kembali semula di MHI dan kita bawakan sebanyak mungkin inspirasi untuk anda. Kali ini, bergadai nyawa demi dua nyawa. Bermaksud seorang yang berjiwa waja membantu dua individu yang lain demi keselamatan mereka. Anda pun tahu tentang kisah yang tular bagaimana seorang anggota dapat membantu dua individu yang terjatuh di sekitar Jambatan Pulau Pinang. Diberi pengiktirafan yang sewajarnya atas sumbangan dan keyakinan beliau dalam usaha melakukan menyelamatkan nyawa yang terancam. Kita nak bersama dengan Sarjan Mazlan Rahman. Assalamualaikum, Sarjan. Waalaikumsalam. Itu dia, ramai yang berbangga melihat anda dinaikkan pangkat. Ada juga yang paling penting sekali, anda nampak kepuasan dalam kejayaan anda, individu yang berani. Dan saya juga membaca kisah anda, yang mana anda lihat ini satu tanggungjawab. Yang kedua, saya lihat juga tentang inspirasi, contohnya surah Al-Mulk ya, yang menjadi pegangan anda. Mungkin dapat diceritakan, Sarjan, sebagai permulaannya. Untuk mulaannya, pertama-tamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas rezeki berikan berkat ni lah. Ya. Saya juga ingin menzahirkan ucapan penghargaan. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat atas sokongan dan penyempurnaan berkat saya pada 27 Januari 2024 yang di tempat Padang Kawat Pusasda lah. Ya. Ini juga saya ingin menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Timbalan Parlimen Tentera Darat, Yang Berbahagia Parlimen Medan Barat Tentera Darat dan Berbahagia Parlimen Divisi Kedua Infanteri Malaysia dan Berbahagia Parlimen Brigade Kenal Infanteri Malaysia di atas sokongan dan dorongan yang berikan kepada saya. Alhamdulillah. Tak lupa juga, tak lupa juga kepada pegawai pemerintah saya, pegawai pemerintah Batalion Kedua, Regimen Askar Melayu Raja, dan kepada semua sahabat-sahabat ramai sangat saya yang membantu kejayaan anda. Jadi, Sarjan, kalau ikutkan kembali ketika insiden di Jambatan Pulau Pinang tu, bagaimana anda dengan sihat keputusan yang sangat pantas demi bila lihat ancaman berlaku di laut? Mungkin dapat anda kongsikan bagaimana? Dengan ketinggian begitu rupa atas Jambatan Pulau Pinang ni, jadinya memang saya ni manusia biasa dan ada perasaan risau jugalah. Saya untuk tekad terjun tu, masa tu saya rasa tanggungjawab saya lah untuk menolong maksa. Sebelum ni ada juga pengalaman sebegitu ke, Sarjan? Ya. Sebelum ni ada pengalaman yang sebegitu? Sebelum ni adalah juga pengalaman macam tu, tapi masa kecil-kecil dululah. Ya, kiranya inilah yang paling bermakna dalam kerjaya anda, betul? Ya, betul. Inilah yang paling bermakna sekali. Dapat relevan semua ni lah. Kalau semasa tu proses untuk selamatkan dua orang tu macam mana? Mungkin sukar ataupun dipermudahkan mengikut pada corak arus dan sebagainya? Keadaan masa tu sukar sikit lah dia. Masa saya terjun tu dengan keadaan laut yang bergelora. Lepas tu ada banyak obo-obo dan dengan keadaan sekitaran yang gelap lah. Itu yang susah sikit lah untuk jadi cabaran pada saya lah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, saya alhamdulillah lah saya dapat selamatkan mereka. Ya, jadi adakah ada berhubung dengan mereka selepas diselamatkan selepas ini? Mungkin ada masih lagi kontak dengan mangsa pada itu? Betul tak. Keluarganya tak mungkin? ada. Ucapan terima kasih lah kepada saya. Jadi anda saya kira dapat memberikan inspirasi juga kepada anak muda yang berminat menjadi anggota seperti anda. Okey, sebelum ni ada tak pengalaman yang anda rasa sangat mencabar bergelar seorang pihak berkuasa ni macam mana? Mungkin ada cabaran-cabaran yang seperti ini ditempuhi untuk memantapkan lagi pengalaman. Ada tak sebelum ni? Silakan. Ya, cuma itu pertama saya syukurlah saya sebagai seorang anggota Tentera Darat dengan pelbagai pengalaman dan latihan yang saya perolehi. Bagi saya ia bukannya saja untuk kebaikan saya namun pada masyarakat lah. Saya lah. Jadi sebagai saya oleh Tentera Darat Malaysia sebagai pengaman di Lubnan lah. Lubnan ya? Ya, di Lubnan. Waktu tu saya pangkat korporal dan pulang waktu masa rusuhan di tempat nama Tiblin lah pada tu. Saya juga berpeluang berkhidmat sama-sama di anggota Barisan Hadapan masa Daulat lah, masa pada tahun 2013 dulu dan pernah bertempur di Sungai Bilih dan juga di Tandur. Waktu tu saya buat penaikan keluar untuk orang-orang awam lah, untuk keluar daripada Zumprang.
Okey, baik. Jadi kita ucapkan semoga terus menuju jaya untuk Sarjan Mazlan Abdul Rahman. Semoga terus memberikan inspirasi dan juga jasa anda di belah Allah Ta'ala dan anda meniupkan semangat untuk terus membantu walau di mana jua kita berada dan juga dapat bersama memberi yang terbaik untuk negara. Terima kasih dan juga tahniah sekali lagi. Terima kasih. Okey, baik. Kita sebenarnya masih lagi dalam Indonesia. Kita bawakan bagaimana istiadat keberkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ini almarhum Sultan Iskandar. Untuk sama-sama kita bawakan. Kalau tadi kita bawakan dari tempat ke tempat, pergerakan demi pergerakan. Yang terakhir tadi kita bawakan pada anda di Penggalang Udara Subang, dan kini untuk membawakan gambaran terkini di Istana Negara untuk satu yang bermakna. Hafizi Abdul Rahman dan berkekuatan 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Kalau kita ikuti baik, dan pastinya kita melihat mereka bersedia sebaik mungkin untuk menantikan keberkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk sama-sama mengikuti kawalan kehormat dan juga protokol yang lain di Istana Negara. Baik, ini adalah satu perkara yang sangat bermakna sekali dan perlu kita ikuti bagaimana tertib protokolnya yang perlu ada dalam usaha untuk kita memahami institusi perlembagaan dengan lebih mendalam. Jadi sambil saya memberikan ulasan di sini, Reina sedang rancak kaki dan tangannya untuk sebuah karya yang agung. Silakan. Okey, ini yang kita nak kongsikan sementara menantikan kawalan kehormat keberangkatan tiba Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya bersama dengan dua orang wanita hebat ini. Cukup luar biasa tangan mereka ini untuk menghasilkan seni kraft yang saya percaya kadang-kadang bila kita ada banyak kain-kain ataupun barangan yang mungkin kita dah tak perlukan, kita boleh jadikan sesuatu yang sangat menarik. Kita bersama dengan Puan Syahnin Abdullah, tenaga pengajar, dan bersama pelatihnya Puan Asma Surah Tokiman menghasilkan beg denim, bakul denim. Okey, kita nak tahulah sikit bagaimana dapat idea nak buat bakul denim ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, idea ni tercipta daripada jeans yang terpakai. Kita tengok sekarang ni rata-rata ada banyak jeans yang terkoyak. So, why not kita ambil jeans yang part yang tak terkoyak tu, kita jadikan basket lah. Okay. So, di samping itu juga kita boleh recycle balik jeans-jeans yang telah terpakai. Okay. So budak-budak, even parents ke, this is one of the kita boleh generate income lah from this product. Tak semestinya kain denim saja ya. Banyak lagi kain-kain lagi seperti tengok ni, kain cotton ni yang cantik ni, bukan kain-kain perca ni boleh kita jadikan bakul sebenarnya. Okey, kita terus sahaja mulakan bagaimana cara untuk membuatnya. Kalau saya tengok kat sini dia dah dipotong kain ni mungkin boleh cerita sikit. Dan Puan Asma Surah boleh terus sambung Okey, kita perlukan kain yang berukuran 19 3/4. Ini memang ukurannya. Okey, tapi ukurannya it depends on diorang lah. Diorang nak buat saiz mana. Sebesar mana. Kalau kain sebesar ni mungkin hasilnya sebeginilah ya. Kita akan dapat bakul yang sebesar ini. Okey, baik. Kemudian bila kita dah potong ni, apa yang kita akan lakukan? Firstly kita dah potong. Ini contoh-contoh kain dia. Okey, dan kita perlukan dua jenis fabric denim. Ada satu yang printed, this is the printed one, and this is the plain one. Sebab apa kita perlukan two types of the fabric? Sebabnya bila kita terbalikkan, kita akan nampak bahagian yang ada printed lah. So kalau dua-dua you all pakai yang plain, so kita tak akan nampak hasil dia. There's no difference. Betul. Ini nampaklah sikit perbezaan dia kan, memberi lagi rasa dari segi keunikan lah, kecantikan beg denim atau bakul denim ni. Okey, lepas kita dah potong dua kain ikut ukuran yang tepat, apa yang kita nak buat? Kita dah potong, ada two types of fabric. Okey, yang plain ni, yang kosong ni kita kena gosok dengan kertas gam supaya benda ni akan jadi statik. Patutlah dia keras lagi ya. Sebab kita dah lekat kertas gam. Kertas gam pun penting untuk buat beg bakul ni Okey, kemudian alright, bila kita dah gosok, then barulah boleh kita cantumkan. Kita kena cantum one by one. Firstly, kita cantum bahagian yang fabric, yang printed. Okey, printed ni kita lipat pada dua bahagian. Kita lipat dua, and then kita ambil basi je sebanyak setengah inci.
Okey, then you jahit kat sini. Kita jahit dulu kat sini dari atas sampai ke bawah. Oh, kita terbalikkan dia, kemudian setengah inci. Setengah inci dan kita jahit. Seperti apa yang dilakukan oleh Puan Asma Surah lah. Okey. Dia sama juga dengan yang denim ni pun sama, step yang sama. Kita kena jahit bahagian tepi dan bahagian bawah, dan bahagian bawah ni bucu ni kita ambil ukuran 2 inci. Okey. Kita tandakan. Baik. Okey. Ini kalau kita tengok contoh memang mudahlah, dan saya percaya mereka yang masuk ke kelas Puan Syahni ni akan belajar step by step untuk buat ni. Baik, kita nak berehat sekejap. Hasil ni nanti kita akan tunjukkan di akhir siaran dan anda jangan ke mana-mana. Dan kita juga nak kongsikan ini suasana yang dapat kita bawakan dari Istana Negara menantikan ketibaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baik, kita berehat sekejap. Kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Assalamualaikum, kami bersama rakyat jelata masih lagi menantikan tertib penyempurnaan istiadat yang kami wawarkan sejak awal pagi tadi untuk keberkatan tiba bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Yang tadi dapat kita perhatikan, inilah gambaran dalam ruang istana dipenuhi oleh barisan ahli-ahli yang berhormat dari Kabinet untuk bersama menantikan detik yang bersejarah ini. Sebaik saja keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sampai di dataran Istana Negara, dan pintu kereta diraja ini akan dibuka oleh pembuka pintu polis tentera dan akan berlangsungnya tiupan nafiri. Dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 juga akan melalui pengawal tombak dalam upacara istiadat ini. Sehinggalah nanti kepada kawalan kehormatan utama menyembahkan hormat diraja lagu negaraku oleh pancarangan ATM sebelum Ketua Kawalan Kehormatan tampil menghadap memohon berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong untuk memeriksa kawalan kehormatan utama. Tapi itu semua akan kita saksikan dari detik ke detik nanti. Betul. Ini hanyalah gambaran yang dapat kita bawakan dalam ruang istana yang mana pemimpin-pemimpin utama negara, ahli-ahli yang berhormat dan juga barisan kabinet siap siaga untuk menantikan penyempurnaannya seketika nanti. Inilah antara satu momen sejarah yang bakal dilakar pada tarikh 31 Januari pada hari ini, di mana kita akan berada di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Baik, kita masih lagi kalau sebut tentang Johor, kita terbayang tentang kembaran mahkota Johor. Betul. Yang lain, yang mana dalam persinggahan Baginda di segenap lokasinya akan ada sambutan yang melambangkan ciri-ciri yang ada di daerah tersebut. Kalau Muar, kita terbayangkan itu. Kalau Batu Pahatnya bagaimana, kalau Johor Bahru bagaimana, kalau Mersingnya. Jadi segenap ruang di Johor pastinya mengetahui dan mengenali bagaimana ramahnya Baginda dalam usaha untuk melihat rakyat di depan mata. Dan kita sebagai pihak media juga rasa sangat bertuahlah pada ketika itu diberi peluang untuk membuat liputan dalam kembara mahkota Johor yang kalau kita lihat ada banyak siri yang berlangsung sejak ia mula dilaksanakan sekitar tahun 2001. Ini merupakan penjelajahan yang diiringi oleh 28 buah motosikal berkuasa tinggi yang mana tuanku sendiri akan menjelajah ke seluruh negara bagi mendekati rakyat. Ya, jadi apakah jangkaannya nanti tuanku juga akan membuat sesi seperti ini untuk mengenali rakyat. Sebagai contoh, kalau bukan hanya tentang di ibu kota, tetapi di kawasan yang mungkin di hujung alam, kawasan pedalaman, di kawasan orang asli ataupun etnik pribumi yang lain, untuk sama-sama mengenali dan dapat menyantuni rakyat setulus yang mungkin, insya-Allah. Kalau kita sentuh dalam bidang sukan pula, tuanku sangat meminati sukan polo dan telah membawa baginda menyertai kejohanan sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan kalau melihat kepada pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, mungkin saya kira meminati dunia lukisan ataupun yang artistik yang indah-indah
sesuai dengan peribadi seorang wanita luhur yang cintakan kepada kedamaian dan keagungan warisan bangsa. Tuanku mendirikan rumah tangga dengan Duli Yang Mulia Raja Zahid Sofia Ibni Almarhum Sultan Idris Shah ini dan dikurniakan 5 orang putera dan puteri. Dan pastinya kita melihat ketika ini visual antara rentetan lakaran sejarah dahulunya bagaimana kembara Mahkota Johor ini berlangsung. Ini kabarnya di lokasi Mersing sendiri. Ya, Mersing yang jarang-jarang dapat kita saksikan di Kecil TV, namun kaya dengan pelbagai nota sejarah dan hasil bumi yang menakjubkan. Dan kalau juga kita sebut tentang keprihatinan, kalau Johor contohnya dilanda banjir, tuanku cepat membantu hadir untuk bersama dengan rakyat. Jadi insya-Allah moga-moga selepas ini kita dapat terus menikmati limpahan ekonomi yang makmur berkat daripada kebijaksanaan baginda dalam usaha untuk memberi khidmat nasihat kepada pemimpin sehingga sampai ke akar umbi rakyat yang dahagakan pembangunan berterusan di negara ini. Sifat-sifat kepimpinan, ketokohan dan kepribadian yang menawan hati rakyat inilah yang telah menjadikan Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku seorang yang amat disenangi dan disayangi oleh seluruh rakyat jelata. Pastinya ini adalah perkabaran yang cukup gembira bagi seluruh rakyat Malaysia sendiri menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kerawang tidaklah mahligai coraknya berseni. Kalau tidak kerana sayang, tidaklah tuanku bersama di sini. Baik, masih kita bawakan gambaran dalam ruang istana. Jadi setiap jemputan telah pun memenuhi ruang yang ada di Istana Negara. Yang mana istana ini pun sangat indah kalau dapat kita bawakan segenap sudutnya ada simbolik dan perlambangan yang cukup bermakna yang melambangkan keagungan seni reka dan reka bentuk budaya Melayu yang begitu klasik dan cukup memukau. Masih lagi menantikan keberangkatan tiba Kebuah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi meneruskan acara pada pagi ini. Baik, tadi dapat kita imbas kembali bagaimana pergerakannya dari Bukit Sirin kemudian ke Senai, menerbang sampai ke Pangkalan Udara di Subang, lalu diarak ataupun diiringi sampai ke Istana Negara. Dan kini hanya menantikan detik sahaja untuk bermulanya yang tadi saya dah berikan mukadimahnya dengan kawalan kehormatan utama, hormat diraja dan akhirnya nanti akan terus melangkah ke Istana Negara insya-Allah. Sultan Ibrahim Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga akan menghadiri istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan wajah sebaik saja tiba. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut bersama dalam usaha untuk memulakan mukadimah yang indah dan hari yang terakhir pada tahun Januari 2024. Keadaan cuaca pagi ini alhamdulillah memang baik-baik sahaja, terang benderang cahayanya dan pastinya tak sabar untuk sama-sama kita menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Masing-masing sudah pun bersedia ketika ini di dataran Istana Negara bagi meneruskan acara sebaik sahaja ketibaan tuanku. Ya, Malaysia yang berdaulat akan bersilih ganti pentadbiran yang tadi saya sebutkan di awal tadi yang unik. Yang seumpamanya di dunia, yang mana ada pertukaran yang telah pun diperkenalkan oleh raja-raja dalam usaha untuk bersilih ganti tampuk bersemayam di persada ini. Baik, esok kita akan bawakan kepada anda lebih banyak perkongsian di MHI. Kami akan terus bersama anda Isnin hingga Jumaat bermula 9.30 pagi sampai 10.30 pagi dalam usaha memberikan inspirasi maklumat segenap apa yang berlaku dalam negara demi kebaikan kita bersama. Topik esok aneka coklat penghilang stres. Kalau stres, makan coklat katanya. Dan juga saya baca dalam satu laporan, kalau pengantin baru pun kena banyak makan coklat. Dia dapat memberikan hormon yang baik untuk anda. Baik, sebelum kita nak berakhir, saya nak kongsikan mungkin Puan Shani boleh tunjukkan hasil yang kita dah buat sebentar tadi. Beg ataupun bakul denim kita. Boleh angkat sikit Puan Shani? Okey, cantiknya. Dapat jadikan hantaran ke nanti ataupun hadiah yang menarik, eksklusif. Sentuhan tangan untuk yang teristimewa. Terima kasih Puan Shani dan juga Asma Sura bersama kita hari ini berkongsi hasil bakul denim yang dibuat. Saya rasa mudah je kalau orang yang ada kepakaran. Awak kalau boleh buat sama juga. Dia mungkin dah buat atau
tempat untuk simpan duit untuk anak ke kan? Isi bekas-bekas pensel isi dan sebagainya. yang tu beli dari Sarawak ke Bunga Kantan ke apa? Lada Putih. Baik, sampai ke hujung. Semoga anda terus dirahmati kita. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi.